Assalamualaikum. Kami raksasa Manja. lain macam. Okey, hari ni aku saja kita mau lepas habis shoot tiba nak buat video. Tak rasa manja, dah lama tak ada buat video dengan Bonnie sekali. Dan ini Hasrul aka Adeline. Adeline Amal Romli. Seorang pelakon yang berbakat. Okey, diorang tak tahu aku nak tanya apa. Itulah surprise ni. So isunya aku selalu nak tanya benda ni, pendapat orang soal pasal aku buat review filem kan. Dan ada setengah pihak yang kata nak buat review filem kena tunggu 2 minggu. Benda ni agak kontroversi. Kan. So maknanya kalau buat lepas kita tengok tu tak boleh review terus. Kalau tak cerita tu kita tak elok pun kita kena diam je kan. Maknanya tak nak bagi orang tak pergi tengok lah. Faham maksud dia kan? Tak nak mempengaruhi. Tak nak mempengaruhi orang. So kau rasa macam mana? Perlu ke tunggu 2 minggu? Okey, kalau secara jujur, secara peribadi aku rasa benda tu kalau nak kena tunggu 2 minggu macam dah basi tau. Okey. Kalau dah basi sebab kita tengok dan kita kena terus meluahkan apa yang kurang, apa yang bagus. Betul tak? Sebab bila kita kena tunggu lagi 2 minggu, benda tu macam dah basi. So, kalau dah basi, masalah dia tu apa? Bila dah basi, masalahnya tak ada orang nak tengok lah. Bukanlah tak ada orang tengok. Maksudnya review tu jadi tak valid ke apa? Review tu mungkin orang ramai tak tengok. Betul lah. Lepas tu dia macam seolah macam yelah, tak berlaku adil daripada penonton yang lain yang nak datang tengok. Kan? Aku rasa macam tu. Sebab okey kau. Okey, pada aku lah, kalau nak buat review ni, penonton contoh macam memang orang yang nak buat review, dia pergi wayang, apa intention dia? Okey. Okey, bila intention dia adalah untuk review, so dia kena pergi wayang sambil bawa buku. Bawa buku? Maksudnya? Catat segala flaw. Okey. Pro and cons dia akan catat. Sebab apa? Kau sebagai pengkritik filem. Okey. Maksudnya kau kena ada satu integriti yang mana, okey, shot ni, angle ni tak kena, konti lari. Oh ni patut tak macam gini, patut tak macam gitu. Oh, punya apa tu? Okay. Sensitif. Tapi berbalik pada soalan Bob tadi tu, adakah nak kena tunggu 2 minggu? Okey, jangan kita letak pada pengkritik lah. Kita letak pada reviewer biasa je. Maksudnya kalau review biasa pun sama juga. Makna kata kalau pergi tengok wayang itu, kalau kau nak review cerita tu, kau kena catat lah note. Okey. Apa benda yang kau nak review. Maksudnya bila kita sebut pasal review ni, mestilah ada benda yang kau nak komen pasal cerita tu. Jalan cerita, plot cerita, pelakon dia. Okey. So kalau kita pergi nak tengok, nak enjoy, and then lepas tu kau nak review, tak boleh tunggu 2 minggu lah. Akan berlaku bias. Sebab apa? Kita punya memori bukan macam jenis-jenis lain yang sampai 200 IQ. Benda tu tak boleh lekat selama 2 minggu. Alright. So itulah. Pada aku macam tu lah. Sebab once kau dah habis, kau dah boleh type dah apa benda kau nak cerita untuk review, malam kan tu review je. Okey. Kalau aku pula, aku rasa benda ni double standard lah. Pasal kalau cerita tu best, kau kena bagi tahu terus. Betul. Kalau cerita tak best, kau kena hold. Pendapat kau? Faham? Tak adil lah. Tak adil lah kan. So maknanya pembikin filem pun dia tak yakin dengan produk dia. Faham? Dia tunggu, kau jangan review dulu. Biar orang tengok dulu. Best ke tak best, biar orang tengok dulu. Tapi ikutkan lah, kalau ikut pada Eropah yang sebab aku terdengar, diorang memang walaupun filem tu grade bawah, grade B, tetap ada dia punya follower. Kan? Yelah, itu soal konsep lah, genre kan. Cuma kat Malaysia ni tak ada kan? Tak ada. Dia tak ada satu kategori yang itulah. Itu yang short film aku nak buat ni. Nak buat untuk kategori tu, faham tak? Tapi benda tu tak ada kat Malaysia lagi. Tapi itulah macam aku cakap, kalau benda tu best pun kita hold 2 minggu lah. Kan? Kalau nak fair and square lah. Jadi maknanya korang buat cerita je lah. Buat je lah cerita yang bagus-bagus kan. Benda tu bagus, orang cakap bagus. Cuma yang aku tak setuju, kalau reviewer tu dia terlalu ekstrim, terlalu menghentam sampai walaupun ada pro, tetap dia bantai juga. Walaupun ada bagusnya filem tu, dia tetap tak pandang. Dia cuma kritik saja kan. Kalau ia pun dia cakap benda yang bagus, tapi cara menyampaikan kritikan tu
ekstrim sangat. Itu aku tak setuju lah kan. Dia selalu ada je cara yang lebih bagus untuk berkata satu benda kan. Tak, sebab kita Malaysia ni dia suka judge, tapi dia tak bagi solution. Contoh macam dia kata, okay, kalau shot angle macam gini tak cantik, then kau bagi satu solution kenapa angle ni tak cantik, is better ambil angle macam gini. Ataupun kalau orang tu pakar dalam fotografi, kamera lens ni sepatutnya tak boleh pakai lens ni, kenapa tak pakai lens ini. So dia bagi solution. Dia mengkritik sambil memberi solution. Dekat situ orang nampak memang dia ni ada kelayakan untuk mengkritik. So bila kau kritik, semua orang boleh kritik. Maksudnya tu, oh kereta ni tak best, oh makan ni tak best, then bagi tahulah apa benda tak best. Kan kurang garam tapi ada juga orang yang buat review macam tu. Kan. Tapi mostly kebanyakannya semua berani cakap tak best lah cerita ni. That's it. Dia jadi conclusion. Tapi adalah yang kata sinematografi tak bagus ke, technical ke, cuba dia tak go in detail lah. Kan. Kadang-kadang bila disebut pasal sinematografi tu, orang yang review tu faham ke sinematografi? Atau mungkin dia cuma dengar cakap-cakap orang kan. Sedangkan dia sendiri tak tahu apa benda sinematografi tu. Sebab kalau nak cerita bab technical, okay, kalau kau kerja sebagai kru, kau akan faham technical. Contoh macam lighting ni, berapa value dia. Maksud value tu, okay, aku nak 2K, 1K punya lampu, 2K punya lampu. Benda-benda aku tak kerti lah sebab aku duduk depan kamera. So bila aku duduk berbual dengan orang kru ni, diorang jadi tengok diorang punya kerja, penat buat kerja kru. So secara teknikal pun belum tentu orang luar tahu. Macam lighting sendiri pun ada lighting yang boleh lawan cahaya matahari tau. Adakah orang tahu benda tu? Untuk lawan balik cahaya matahari, counter lah. Counter. Maknanya betapa tak kuatnya lighting tu. Itu pun ramai tak tahu tu. Betul lah. Tapi kalau orang yang menonton, macam orang yang biasa menonton, setiap orang yang menonton apa-apa movie ke, mesti ada pendapat masing-masing kan. Semua kata tak best cerita tu. Pendapat tak pernah salah. Jadi benda tu beza dia cuma diorang videokan aja. Ada kalau kita borak dengan member kan, kau dah tengok cerita tu, tak best lah. Yang ni dia videokan. So macam mana? Kalau orang yang macam tu, dia perlu ke buat macam kau cakap tadi, bagi kritikan, membina, bagi solution? Dia hanya cakap benda yang dia suka dan dia tak suka. Yalah, sepatutnya tak, dia bukan profesional pekritik. Dia itu aku cakap. Rakyat mahain. Dia saja. Sepatutnya okey, dia kata pada diri dia tak suka, cerita tu tak best lah. Tapi dia punya solution dia, ada aku tak best lah. Kalau apa kata kau pergi tengok sendiri. Ada aku memang tak best lah. Pergilah try tengok. Yalah, macam tu. Itu solution dia. Yalah. Okeylah macam tu. Macam aku pula kan. Terpulang lah dia nak buat vlog ke, nak buat video kan. Lepas dia tengok kan. Tapi at least sekurang-kurangnya jaga tutur bahasa. Itu je. Tapi aku selalu sangat dengar satu ayat ni, aku tak suka lah benda ni. Macam aku buat reaction, buat review banyak kan, selalu aku dapat komen. Alah macam pandai sangat, buatlah sendiri. Kau buat filem dululah kalau kau pandai. Benda tu pada aku macam semua orang tengok filem akan bagi pendapat, best ke tak best. Orang yang bagi komen tu pun mesti pernah cerita ni tak best lah. Kenapa orang lain nak bagi pendapat, kau kata suruh buat filem sendiri? That's why ini mentality Malaysian. Ini mentality Malaysian. Kalau di luar, aku tak pernah counter lagi lah komen-komen macam ni tau. Maksudnya do your own film first lah. Tak pernah lagi jumpa tau. Maksudnya sekarang kalau tak best memang, let's say kalau macam aku duduk dalam live music, tak best dia akan cakap terus tak best. Kan? Macam kau tengok American Idol, The Voice, Got Talent apa semua. Judges kalau kau tak best memang dia akan cakap tak best terus. Yalah. Kalau suruh balik lah. Sampai satu aku pernah dengar orang komen, Ramli MS kan selalu bagi komen pasal orang nyanyi kan. Dengar ke ni? Dengar. Ada yang komen kata, alah Ramli MS ni kalau terror sangat nyanyi yang sendiri. Macam tu. Tapi orang tak tahu dia punya knowledge, dia punya background dia kan. Knowledge. So aku tak sukalah istilah tu. Maksud aku kata-kata tu, alah buatlah filem sendiri kalau terror sangat, buatlah lagu sendiri, nyanyilah sendiri. So macam itu, korang pun pernah buat benda tu, cuma korang tak video kan je. Tak, itu kata-kata di mana diorang tak mampu nak berbahas menggunakan dia tak ada hujah menggunakan apa? Ilmu. Nak berhujah balik lah, tak ada dia tak ada point. Tak ada point. Sebab tu kita kat Malaysia terlalu banyak pakar. Betul? Kita terlalu banyak pakar politik, Ustaz, pakar agama, semua pakar. Pakar bola, pakar ni apa, COVID. So benda-benda ni
at the end of the day aku rasa kau enjoy kau punya life lah. Kan? Betul. Buat je lah apa yang kau nak. Kau enjoy kau punya life. As a pembuat filem, pembikin filem, teruskan bikin filem. As a pengkritik filem, teruskan mengkritik filem. As penonton, just enjoy the karya lah. Yes. Cuma harapan aku lah macam biasa, kita nak lah kualiti filem Malaysia kita ni makin lama makin maju kan. Itu harapan lah. Tapi kalau aku tak tahu, bila cerita pasal Melayu, cerita Melayu, produksi Melayu keluarkan filem, bila keluar cerita yang bagus, pada aku lah personally bagus, macam apa, yang Namron lakon cerita polis Wan Tu Jaga. Wan Tu Jaga tu, pada aku cerita tu best. Cerita tu sangat-sangat dekat, yang memang real. Tapi di sini tak dapat. Itu banyak faktor tu. Itu banyak faktor. Tak dapat. Sebenarnya banyak faktor tu. Kalau benda tu keluar kat wayang, kenapa kita tak keluar pergi tengok? Pasal itu bukan benda mainstream, bukan benda komersial. Commercial value dia tak, dan orang kita dia tak ada lagi budaya tu tau, nak tengok filem macam tu. Sebab tu aku pernah duduk sembang dengan satu producer. Producer adalah orang yang keluarkan duit untuk buat filem. So dia adalah businessman. So as a businessman, aku akan jual apa benda orang yang nak. Apa benda yang orang nak. Orang nak cerita yang santai-santai, relax-relax, tak pening-pening. Simple, maksudnya cerita ada 1, 2, 3, 4, ending hero menang. Dah. Hero dapat heroin tu. Dah. Dia tak ada macam, Yalah, macam kategori orang buat filem, tengok dia punya niat lah kan. Macam dia buat ni for sake of apa kan. Macam kita borak dengan Samsul itu, dia buat, memang dia kata buat untuk filem, untuk komersial kan, untuk orang pergi tengok. Tu pasal aku buat filem macam tu. Aku boleh je nak buat aksi-faksi, tapi aku decide untuk tak buat, biar orang lain buat. Satu lagi Wan Tu Jaga tu tak berapa, orang cakap apa, memang tak ada sambutan. Pasal barisan pelakon dia berbakat, tapi bukan yang mempunyai rating yang tinggi tu. Maksudnya tak macam sama. yes. Bukanlah tak handsome, maksudnya Tak ramai peminat lah. Itu je, simple je. Macam kes bezanya macam sekarang ni, zaman sekarang ni, orang lebih menilai rupa kan daripada bakat. Maknanya talent agency dah tak perlulah. Kita perlu ada ramai follower IG je lah. Tapi aku masih Tak adil kan? Tak, aku masih skeptical dengan kau punya point. Pasal kalau even pelakon-pelakon top sekalipun yang subscriber juta-juta, follower juta-juta, pelakon Wan Tu Jaga, aku masih skeptical filem tu orang akan tengok. Sebab genre dia. Genre dan dia akan jadi filem yang agak pelik. Tapi personally aku suka. Kita suka benda macam tu. Tapi dia belum jadi satu yang mainstream. Kan? Okey, satu contoh macam lagu, kalau dekat Malaysia dengan Indonesia. Lagu contoh macam Noh Saleh punya lagu. Genre macam tu. Dekat sini belum mainstream. Masih niche kan. Dekat Indonesia benda tu dah mainstream. Dia dah satu muzik yang masuk radio apa semua. Dekat sini masuk radio pun tak masuk lagu Noh. So maknanya pun ada kisahnya juga tu. Maksudnya budaya kita ni belum menerima lagi benda tu tau. Belum kita punya penerimaan Dia artistik sebenarnya tu. dia sebenarnya kalau kita cerita pasal radio tadi kan. Penerimaan tu akan wujud kalau radio tu hari-hari mainkan. Betul juga. Dia cakap itulah. Macam kecewa je. Tak adalah kecewa tapi benda tu apa yang terjadi reality. Jangan lupa dengarkan lagu Innovi Trio. Tapi betul, kalau dia orang lah yang akan bukanlah educate tapi in way kan, bagi kalau duk bagi dengar lama-lama orang family dengan benda tu dah orang faham. Betul kan. Itu yang aku cuba, bukan aku dengan ada beberapa orang lagi tim menyuarakan hasrat supaya setiap telemovie baru ataupun drama-drama baru kita produce original song. Maksudnya so karya kita akan sentiasa bertambah lah. Yalah, tapi maksudnya kita bukan pakai lagu yang dah sedia ada masuk. Lagu itu dah main dekat radio, lagu tu dah popular, masuk dalam drama. Dan memang orang akan lekat lagu tu. So sekarang why not untuk mengkayakan lagi karya yang dulu ada ni,
drama baru, kita bagi lagu baru betul, original untuk lagu filem tu ataupun untuk movie itu ataupun untuk drama. Tapi berbalik kepada modal lah benda ni. Production, penerbit akan keluar kos lah. Dan itu benda yang aku rasa diorang tak suka kot. They are not willing to. Mungkin ada yang akan nak lah, tapi aku tak rasa macam setengah producer ke apa, setengah manusia benda ni boleh dapat murah, kau beli dekat, benda boleh dapat free. Kalau nak beli pun dekat Google tak mahal mana pun, benda yang dah siap kan. Daripada kau buat baru ni proses, tapi lagi bagus sebenarnya, impact dia lagi bagus lah kan. So banyak ni lah, banyak sebab banyak faktor. Nak cerita banyak-banyak pun aku tak adalah ijazah dalam bidang perfilman kan. Aku bercakap as a peminat drama, peminat filem. Kau ke buat script writing Trigononeda? bukan orang lain. Itulah macam aku cakap juga, bukan sebagai seorang yang pakar, aku tak tahu aku punya komen ni valid tak valid. So aku tak tahu pendapat aku diterima ke ataupun tak diterima ke, tapi pada aku pendapat semua orang tak ada yang salah. Pasal saya pendapat sebab apa, mata orang tak sama. Betul. Dan tuntutan menonton orang pun berbeza. Macam aku minat benda ni pasal aku minat ini. Kan action dia, kalau orang contoh mudah kayak gangster lah, kita suka pasal action. Ada orang tak suka pasal orang tengok storyline biasa aja. Kan dia tuntutan kita berbeza-beza lah nak menonton. Mentaliti berbeza-beza kan. Okey, lagi satu kes yang hangat, Syahmi Shazli, Mael Tote dapat sambutan. Kau tahu pasal Mael Tote tak? Filem 5 juta kan? 6. Sekarang dah 6 6.9. Sekarang dah 6 ramai juga yang mula-mula petikaikan dan masih ada petikaikan, dan tengok cerita macam ni pun boleh dapat banyak collection pun semua. So kau rasa apa? Kau rasa macam mana? Itu rezeki dia lah. Itu satulah. Sekarang kita rezeki tu kita put aside dulu. Kita cerita apa situasi ni, penerimaan orang pasal benda ni. Penerimaan orang tu macam mana? Maksud kau orang tak suka ke? Orang tak suka. Orang tak suka. Ada golongan yang tak suka, yang ramai yang suka of course lah, sebab tu dia punya kutipan 6 juta kan. Jadi setengah orang yang kononnya minat filem kan. So dia anggap benda ni ada, even tak silap aku ada seorang artis ni, perempuan, aku tak nak sebut nama lah, dia kata belum mencapai tahap filem benda ni. Macam mana korang mendekati benda ni? Pada aku Syahmi Shazli dia create pelanggan dulu tau. Ya, betul. Dia as a businessman, dia kena create demand. That's why kalau tengok daripada dia punya starting YouTube channel dia buat cerita sambung-sambung, and then dia buat drama spontan apa benda semua tu, dia create demand. Dia build audience dia kan? Dia build audience dia. So sebenarnya kalau dia punya subscriber ada 1 juta dekat situ, sendiri kira lah 1 juta orang bayar RM15, dah ada purpose itu. Betul. Betul lah. Kalau katakan dia ada 2 juta subscriber, bayangkan 50% pada tu pun kan tak payah, sebab benda tu dia bayar RM15 boleh dapat 2 hari, boleh tengok satu family. So aku tak rasa benda tu tak ada masalah. Bukan masalah untuk dia pun, tapi untuk orang yang tak suka ni adalah apabila dia mungkin istilah dia orang cakap pun jangan dengki lah. Kan rezeki orang kan, macam Bonnie cakap tadi kan. Betul juga kan. Tapi aku rasa yang positif dia adalah dia take action. Dia berani. Dia berani. Dia take action daripada dia cakap kan, macam cerita ni tak baik, cerita tak nak best. Aku keluar duit aku, aku buat filem. Orang akan tegur bercakap, kau suka ke tak suka, kau bagus ke tak bagus. Benda bagus pun orang ada itu tak suka juga kan. Nak buat macam mana lagi kan? Berah buat macam mana pun tetap yang tak suka tu tetap tak suka kan. Tapi ramai lagi yang suka kan. Dia macam itulah masalahnya, dia buat, dia faham, dia tahu dia punya position tu kat mana, dan dia guna kehendak audience dia nak macam mana tau. Dia guna dia guna kelebihan yang dia ada. Kan orang lain belum tentu lagi nak ambil action macam tu kan, walaupun follower ramai je, YouTuber yang follower ramai kan, tapi belum ambil tindakan macam tu.
So dekat situ aku tengok, aku salute dia je dari sudut tu. Dari sudut dia pandai cek peluang tu semua. Dan ya, rezeki orang. Siapalah kita nak petikai tak? Betul. Okay, anything else? 20 minit shoot. Aku nak balik, aku dah penat. Lain Tu apa, je. Tak ada apa, just support lah industri tu je. Yeah. And then Wayang pun dah lama tak buka ni. tak ada. Betul lah. Adakah semua akan go online lepas ni? Boleh jadi. Boleh jadi, tapi kan? satu, orang cakap apa, satu Kerugian. kerugian pada penonton. Ya, tak dapat experience dah benda tu. Tak puas. Ya, semua orang kena beli home theater lepas ni. Nak dengar SPM bunyi macam mana kan. Sekarang orang pakai home theater lagi. Masih kot. Masih orang kereta. Aku dah lama. Kalau Tahun tak, 90-an dulu beli. Mungkin dia dah start pakai wireless. Alright, that's about it. Dari Raksasa Manja. So, mohon maaf kalau ada tersilap bahasa, Yes. terkasar bahasa yang menyinggung perasaan sebab aku tak pakar. Aku just cakap apa yang aku rasa lah. Ya, kita bercerita pendapat peribadi kot. Kan? Yalah, tapi as a Melayu yang mempunyai budi bahasa, takut orang tengok Tersakit cakap, hati. oh dia ni macam terror lah cakap kan. Cakap betul. That's why lah aku cakap. Melayu minta yang maaf. berbudi bahasa tapi pakai tu. Ini watak tadi. Janganlah masuk. Okey, tu lah sebelum ada salah sangka kalung-kalung ni semua dia pakai untuk kita buat short film tadi. So tak watak tukar. dia. So macam aku cakap tadi lah, sebab aku bukan pakar, aku tak ada skill apa benda, aku just bercakap sebagai seorang peminat di belakang kamera dan depan kamera. Okey, teruskan. Sama lah. So kalau ada yang terlain pendapat, berbeza pendapat, so minta maaf banyak lah. Ya, kita Kalau tak pun- mampu nak terima apa yang kami sampaikan, kami lontarkan, kami minta maaf. Oi, macam nak sebab je bunyi tu. Sebab rasa nak Kalau ada balik kampung. pendapat, silalah komen. Dan Bagi janganlah komen lupa kat mana part yang kita orang salah tadi tu. Sebab aku tak pakar. Aku tak pakar. kau kau macam nak minta watak sedih ni ni. Sabar. Okey, jangan Minggu lupa depan kita pergi. subscribe Raksasa Manja, Inobi Trio, Perspektif. Kita nak buat channel YouTube. Channel ada. Ada topik nak cerita. Alright, mana ni? Kasih tutup. Assalamualaikum.